Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada tuan dan puan yang sedang menonton live saya sekarang ini. Apa khabar semua? Okey, kalau sihat cuba komen sikit. Alhamdulillah sihat. Okey. Walaupun di mana juga anda berada, apapun, saya doakan diharap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okey, Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Allah kerana kita masih lagi dipanjangkan usia, masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama join live pada malam ini. So sebelum saya teruskan live malam ni, so saya nak tanya, suara saya jelas ke tidak? Ya, okey. Kalau jelas cuba komen sikit, jelas. Alright. Okey, alright. Okey, jom kita panggil lagi rakan-rakan kita yang lain supaya mereka juga tidak terlepas dengan ilmu pada malam ini. Alright, okay, so tuan-puan yang berada di rumah ketika ini, moga dalam keadaan yang baik, masih lagi diberikan kesabaran yang tinggi dalam menempuhi ataupun menjalani tempoh PKP. Orang kata, so semoga Allah pemudahkan urusan kita semua. Okay. Okay, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alright. Tujuan live kita borak ini adalah merupakan satu slot yang mana satu platform kepada anda di luar sana, terutamanya rakan niaga anak edar sendirian berhad untuk kita berkongsi ilmu dan salah satu platform untuk kita kembali bersemangat. Okay, so kepada anda di luar sana yang ingin join jihad bisnes bersama anak edar, okay, dalam rangkaian yang berasaskan produk Gamat. So inilah masanya, pendaftaran masih lagi dibuka, hanya perlu mendaftar sebanyak RM30 sahaja. Okay, so dengan pendaftaran RM30 sahaja, anda layak anda layak untuk menerima semua kelebihan sebagai seorang rakan niaga anak edar sendirian berhad. Okey, kepada sahabat-sahabat anak edar ataupun sahabat-sahabat yang sedang menonton saya ketika ini, okey, boleh tak kalau saya nak minta tolong kepada anda, kita sharekan live ini kepada, saya minta 3 je lah, 3 grup sahaja yang anda rasa betul-betul perlukan ilmu pada malam ni, betul-betul perlukan orang kata input yang kita akan kongsikan sebentar lagi. So bukannya kita kata orang yang jual bundle saja kita kena share, tidak. So malahnya apa orang kata live ilmu seperti ini sepatutnya kita lebihkan lagi share. Okay, boleh ke? Boleh? Alright. Okay, sebab antara kata-kata dari Luqman Al-Hakim, beliau kata, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Siapa Luqman Hakim ni? Okay, Luqman Hakim ni ada disebut dalam Al-Quran dalam surah Luqman. Okay, so sekali lagi kita invite kawan-kawan kita lagi yang lain. Semoga ini merupakan kata salah satu asbab untuk mereka dapat pahala dan juga kebaikan. Okay. Maaf ya. Okay, so tuan-puan sekalian, malam ni memang kita ada topik yang sangat-sangat menarik, okay, sangat-sangat rare, iaitu virus kedekut. Nak tahu apa tu virus kedekut? So tanpa membuang masa, kita dah ready, anda semua dah ready dengan pen dan juga kertas. So saya nak jemputlah penceramah kita pada malam ni. Hilang pula suara saya. Okey, silakan Ustaz Sheikh Nur Hisham Tuan Padang. Assalamualaikum, Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih kerana menjemput. Okey, sama-sama. Ustaz juga terima kasih sebab sudi terima jemputan kita malam ni. Alhamdulillah. Okey Ustaz, so topik malam ni seperti yang kita tahu lah, virus kedekut. Kenapa batuk tu? Pakai mask lah. Itulah tu, excited. Alhamdulillah.
Okay, so Ustaz, so saya pun tak nak buang masa lagi. Mungkin live ni saya boleh serahkan kepada Ustaz untuk kita mulakan virus kedekut. Silakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada pihak Sari Gamat HQ di atas jemputan untuk bersama-sama pada malam ini cakap tentang virus kedekut. Siapa yang bersama pada malam ini yang pernah berurusan dengan orang kedekut? Siapa mungkin ada yang menonton pada malam ini pernah ada pengalaman berurusan dengan orang yang kedekut? Mungkin yang kedekut itu adik-beradik dia, ada ke adik-beradik yang kedekut? Jangan jawablah, jawab dalam hati je. Nanti kalau jawab kat sini kan adik-beradik tengok komen, ni kata kat akulah ni. Selain pada adik-beradik, mungkin ada berlaku di tempat kerja. Di tempat kerja, dipanggil apa, office mate, di pejabat, kedekut. Mungkin ada. Dan mungkin ada yang kenalan dia kedekut, kadang-kadang sama-sama di masjid, geng masjid. Dia orang masjid tapi kedekut. Siti Azurah binti Jalaluddin, dia kata dia pernah berurusan dengan orang kedekut. Masya Allah. Yang pastinya, orang kedekut ni disayangi ataupun nak kata dibenci macam berat sangat. Tidak disukai. Orang kedekut. Sudah pasti kita semua bersetuju bahawa orang kedekut ini dia tidak disenangi. Nak kata benci, ada juga sampai mereka orang benci kalau kedekut berat sangat. Orang emergency, orang darurat sangat pun kedekut lagi dia. Ada orang yang paling kurangnya orang tak senang dengan dia apabila ada sifat kedekut. Tajuk malam ni cantik, virus kedekut. Sebab orang bercakap tentang virus semua sekarang. Semua orang bercakap virus COVID. Saya pagi tadi, kita duduk kongsi tentang virus tinggalkan solat. Virus tinggal solat. Virus dalam rumah. Kat luar rumah virus COVID. Kat dalam rumah virus tinggalkan solat. Jadi, ada kalanya, ada yang komen ni, ada yang komen dia kata di page saya, dia kata bila kita belanja orang kedekut, akhirnya dia pun belanja kawan-kawan. Oh, bagus juga. Dan inilah yang berlaku sebagaimana sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ceritakan ada seorang lelaki pada satu malam dia nak bersedekah, dia niat esok aku nak sedekah. Lalu bila dia bersedekah, orang pertama yang dia sedekah, dia pun bagi sedekah. Lepas dia bagi tu orang datang beritahu yang kau sedekah tu sebenarnya pencuri. Pencuri. Dia kata, esok aku nak sedekah cari orang perempuan lah senang. Dia pun hari kedua dia bagi pada seorang perempuan. Lepas dia bagi tu ada orang datang beritahu dia, yang tuan bagi sedekah tu pelacur sebenarnya. Kenapa bagi dia duit? Dia kata, esok aku nak bagi kat orang lain lah pula, cari orang yang smart sikit, pakaian elok sikit. Dia sedekah hari ketiga pada orang yang nampak pakaian bersih, kemah, dia bagi. Pada hari ketiga, lepas dia bagi, orang datang beritahu, yang kamu bagi tu orang kaya dah. Orang kaya dah, kamu bagi sedekah kat dia, apa? Pada malam seterusnya, malam keempat dia bermimpi. Ada datang beritahu dia bahawa penerima pertama yang mencuri tu, setelah kamu beri sedekah pada dia, dia tak mencuri dah sekarang. Begitu juga pelacur tu. Selepas kamu bagi kat dia, sekarang dia tak melacur dah. Dan si kaya itu sebenarnya seorang yang kedekut. Bila kamu bagi sedekah kat dia, dia jadi malu kat diri dia sendiri, dia jadi insaf. Sekarang dia pun bersedekah. Okey, itu cerita bab sedekah. Cuma berkenaan dengan kedekut ini. Kedekut ni istilah apa kedekut tangkai jering. Apa? Tangkai jering. Pernah dengar tak? Anissa pernah dengar tak? Tahi hidung masin. Oh, ya juga tu. Tapi macam dia pernah rasa je.
Oh, Oh macam dia pernah rasa tak hidung dia. itulah Tak tu. hidung masin. Tangkai jering, tak hidung masin. Apa lagi istilah orang Kedekut ni? Kupik. Kupik ni vocabulary Terengganu lah. Kupik. Cuba Nisa sebut kupik. Kupik. Oh, tak jadi tajwid. Jadi, Tajwid tu tak jadi. Tengok kupik, nama. kupik logat mana? Terengganu ke Kelantan? Kupik ni vocabulary Terengganu. Kupik. Cuba Nisa sebut sekali lagi. Kupik. Kena makan kepuk banyak ni baru jadi. Tajwid tu kena betul. Kupik. Dia ada istilah dia lagi. Kupik, takan jering. Tak hidung masin. Apa benda ke orang sebut hal Kedekut ni. Tapi ini antara istilah lah. Istilah. Mungkin ada istilah-istilah kawan-kawan kita. Ada orang utara tak sini? Orang utara, orang Penang ke, Perlis ke, Kepala Stad ke, dia panggil apa tu orang Kedekut? Ataupun negeri Sembilan ke, ada istilah dia tak? Bila sebut Kedekut ni. Tak apalah. Yang pentingnya Kedekut Pahit. Ada sebut ni Kedekut Pahit. Jadi Haji Bakhil. Ada juga. Sebab daripada filem apa dulu Haji Bakhil. Jadi istilahnya lekat. Kelantan pun sebut kupik juga. Oh ya Allah lah tu. Ya Allah lah. Kupik juga. Jadi sifat ini Kedekut Piang. Kedekut Piang ni mana Kedekut Piang. Utara tu. Kedekut. Utara kena ada Q. Kedekut Piang. Jadi ini sifat sebenarnya sifat yang negatif. Yang Allah pun ada sepotong hadis. Dalam Quran pun ada, dalam hadis Nabi SAW pun ada, yang kita takut Nisa, ada sepotong hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak terhimpun kedekut dengan iman di dalam hati seseorang hamba. Allahu Akbar. Maknanya dalam hati seseorang hamba tidak akan terhimpun sifat kedekut dengan iman yang sempurna. Bermakna kalau seseorang itu memiliki iman yang sempurna, dia tidak ada sifat kedekut. Suspend juga tu. Ustaz, dah saya tengok dia ni rajin pergi masjid Ustaz. Rajin sembahyang sunat, rajin berzikir, rajin puasa sunat. Tapi memang kedekut. Pergi masjid, pergi. Tapi kedekut pahit. Kopi dia ni kalau pergi masjid. Pergi masjid, rajin sembahyang sunat. Ingat hadis yang Nabi sebut ni. Tidak akan terhimpun di dalam hati seseorang sifat kedekut dan iman yang sempurna. Dan maknanya dia yang pergi masjid tu, maknanya dia kena postmortem iman dia. Bimbang takut iman dia masih belum sempurna. Sebab apa? Orang kedekut ini dia semacam tidak yakin dengan janji Allah. Dia semacam tidak yakin dengan tawaran Allah supaya bersedekah, supaya tolong orang. Allah janji nak bagi lebih lagi. Kalau orang beriman, dia yakin dengan janji-janji Allah, automatically dia akan terhapus sifat kedekut dia. Bahkan pada orang yang kedekut ni, kita baca dulu hadis-hadis, nanti kita bicara realiti. Kita baca dulu hadis-hadis dulu. Ada satu lagi hadis riwayat Imam Tabrani, al-hadits thalathatun yubghiduhumullah. Ada 3 golongan yang Allah benci kepada mereka. Pemerintah yang menipu, seorang ketua keluarga yang takabur, yang ego, dan al-ghaniyun bakhil, seorang yang kaya bakhil. Dia tu kaya, banyak pitih, banyak duit tapi kedekut. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah. Kita minta jauh lah daripada jadi golongan macam ni. Boleh saya sambung lagi? Anissa? Boleh. Boleh. Kategori kedekut dulu. Oh, ada level juga Ada kategori juga Ada level-level dia. Oh, ada level Nisa. Okay. Kedekut memang dia susah nak bersedekah, nak derma, nak tolong orang, dia kedekut dengan orang luar. Itu kedekut. Teruk tak perangai? Perangai ni teruk. Al-bukhl, bakhil. Ini level pertama. Maknanya dia tengok orang banjir sekarang, dia tengok orang yelah ada masalah, ada NGO, ada masjid surau, minta derma, tahfiz. Dia memang kedekut. Memang dia kata aku duit aku lah, apa aku nak bagi kat dia nya. Bayar zakat pun cukup-cukup sebab nak lepas yang wajib. Ini kategori pertama. Maknanya jadi ini level pertama. Ya, Mak Azam, ya, ini level pertama. Banyak level ni. Level kedua, kedekut dia tu bukan saja dengan orang luar, dengan isteri dan anak-anak pun kedekut. Ada tak jenis macam ni? Ada tak jenis ayah macam ni? Ataupun suami yang macam ni? Dia kedekut tu, tadi kedekut dengan orang luar, ni dengan isteri dan anak-anak dia pun kedekut. Allahu Akbar. Apa hukum isteri kalau suami dia kedekut? Boleh tak isteri tu curi duit suami? Boleh tak? Boleh. Cepat jawab. Cepat jawab. Kita dengar jawapan lain lagi. Nisa dah jawab dah. Kita tanya penonton. Nisa, kita tanya penonton kita. Boleh. Sekarang ni kita ada 2 ke Ustaz? Maksudnya live kita ni berjalan 2 serentak Maksudnya saya boleh cross posting. Okay, so saya tak boleh tengok komen dekat live Ustaz lah. Ya, dia tak naik dekat komen ni kan. So saya boleh nampak yang komen di page Sari Gamat saja. Yang di page Ustaz saya tak boleh nampak. Kalau Nisa nak tengok komen di page saya, Nisa kena tengok di telefon. Itulah tu. Kat telefon, pergi ke page saya, ada komen-komen dia orang ni juga. Okay. Kita tengok kiri kanan. Okay, Ustaz, kita tengok jawapan dia orang. Ramai yang kata boleh. Ya. Saya sekarang ni, saya tengok komen di phone saya. Sini. Yang di Sari Gamat saya tengok di laptop. Saya tengok dua-dua komen. Okay, saya kena letak sebelah-sebelah lah macam ni. Itu tengok tu, Kak Nur Marjan dah jawab tu. Boleh, panjang, Mak Arik Lisukun tu. Boleh. Kak Marjan geng saya tu. Yelah. Jadi ramai tu akak-akak Kak Rohani Munira Basha jawab padam muka suami kedekut sangat. Jadi ini level kedua. Kak Noh Hazan kata boleh sangat-sangat. Jadi dalam bab kalau tadi level kedekut yang pertama tadi kedekut dengan orang lain. Yang kedua ni kedekut dengan orang terdekat. Kedekut dengan isteri dan anak-anak yang tak patut pun dia kedekut. Dan ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga si isteri pergi tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, suami saya kedekut. Dia tak bagi duit pada isteri, belanja untuk saya dan anak-anak. Boleh tak saya ambil duit dia sikit tanpa pengetahuan dia?" Jadi siapa ni? Siapa yang tanya ni? Isteri ni namanya Hindun. Suaminya nama apa? Abu Sufyan. Ni selepas masuk Islam lah ni. Abu Sufyan masuk Islam lewat tahun ke-8 Hijrah. Dah lama lawan Islam. 13 tahun Nabi di Mekah, 8 tahun Nabi di Madinah. Makna 21 tahun Abu Sufyan ni lawan Islam. Baru masuk Islam. Jadi isteri dia pun masuk Islam. Isteri dia dulu, Hindun. Jadi dia orang bila masuk Islam, Abu Sufyan ni kedekut. Abu Sufyan ni kedekut, tak bagi duit kat isteri. Jadi Hindun datang tanya Rasulullah.
Hindun cerita bak suami dia tak bagi duit. Banyak hukum sini ni. Hukum yang pertama, adakah Hindun itu dikira mengumpat suami? Tak, dia tak mengumpat suami. Sebab dalam bab nak minta hukum, jadi kena cerita. Ini ulama bincang. Dalam bab mengumpat yang diharuskan, seorang isteri nak tanya soalan, boleh. Tidak cerita aib. Yang kedua, bab hukum yang kedua, jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi jawab kepada Hindun tadi. Nabi kata boleh ambil secukup rasa. Maknanya Rasulullah kata ambil secukup kegunaan kamu dan anakmu bil ma'ruf. Jangan ambil siapa boleh beli rantai 1/2 kilo. Maknanya kita kata boleh ambil kalau suami kedekut, ambil senyap-senyap sekadar keperluan. Jangan ambil banyak sekaligus, nanti suami tersedar pula duit dia tak ada tu. Jadi kepada para isteri, pergi buka beg duit suami, ambil sekepi-sekepi. Hari ni ambil 50. Esok ambil pula 50. Sebab kalau ambil banyak sekaligus, nanti suami tersedar tak ada. Jadi kena pandai-pandai juga tu. Cuba Nisan, tapi takut nanti suami pergi cari tu bomo pula. Suami kata ada toyo dalam rumah saya ni, duit hilang semua sekeping. Dia tak sedar toyo ada sebelah dia kan. Ini yang kedua, kedekut level kedua. Dia kedekut dengan orang-orang terdekat yang tak patut dia kedekut. Nisa, ada lagi level teruk lagi? Ada lagi. Macam mana kedekut yang seterusnya ni? Agak-agak. Wallahualam. Ibnu Qudamah, seorang ulama, dia kata asyaddu darajatil bukhli, level bakhil yang paling teruk, an yabkhala al-insanu ala nafsihi ma'al hajah fakam min bakhilin yumsikul mala wa yamradu fala yatadawa wa yashtahi syahwa fayamna'uhu minhal bukhl. Imam Ibnu Qudamah kata bakhil yang paling teruk ialah bakhil terhadap diri sendiri dalam keadaan ketika berhajat. Dia sakit, kedekut nak beli ubat. Ada tak orang macam ni, Nisa? Dia sakit. Tapi dia rela tak pergi klinik sebab dia kata kena bayar mahal. Dia rela tak beli, orang kata, cik sakit ni, kena beli ubat ni. Ubat berapa? Ubat ni 100. Oh, tak nak . Dia kedekut dalam keadaan dia berhajat untuk diri dia sendiri pun kedekut juga. Oh, berat. Maknanya untuk diri sendiri tu, untuk beli ubat, untuk keperluan diri sendiri. Ni memang haji bakhil tahap berat lah. Dan sebenarnya ada satu lagi golongan bakhil ni yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Surah An-Nisa. Nama An-Nisa dah ni . Dalam surah An-Nisa ayat 37. Ni alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang bakhil dan dia paksa orang lain supaya jadi bakhil juga macam dia. Ini Quran sebut. Surah An-Nisa ayat 36. Dia itu bakhil dan dia suruh orang lain supaya bakhil juga. Ada manusia gini rupanya. Al-Quran sebut di surah An-Nisa ayat 37. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang bakhil dan dia perintah, dia suruh orang lain buat supaya bakhil juga. Jadi saya berhenti dulu setakat ni. Silakan Serah. Kita bukan kuliah kan, kita betul kita borak. Tapi kita bukan borak kosong, Ustaz. So macam betul lah Ustaz kata, maksudnya kalau kita katalah kan virus ni virus kedekut ni, orang kata virus ni biasanya berjangkit
Tapi biasanya dia berjangkit ni waktu orang kata kadang-kadang kita bercerita. Contohlah macam bila kisah-kisah dulu dikenang. Okay? Contoh macam kita cerita kat kawan tu kan. Contoh saya nak bagi nama si Fulan ni, dia kata Ali tu nak pinjam duit, boleh ke dia bagi tak? Tak payahlah bagi pinjam kan. Dulu aku nak pinjam duit kat dia tak bagi kan, contoh. Itu antara simptom lah Ustaz kalau kita kata macam berkira sebab bukan apa, di saat ekonomi kita tak stabil sekarang, sebenarnya topik ni kita nak terapkan kepada penonton di luar sana supaya kita lebih orang kata elakkan daripada ada sifat kedekut ataupun berkira sesama antara satu sama lain. So kita kena banyak sedekah. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita sendiri nak tahu ataupun kita nak kenal pasti kat dalam diri kita ni, apakah tanda-tanda orang kata tanda-tanda nak tahu macam mana seseorang tu kedekut ke tak? Memang adakah kedekut ini berbeza dengan jimat? Ke sama je? Kadang-kadang orang kata ni bukan kedekut, ni jimat. Kan kadang-kadang orang cakap gitu kan? So apa komen Ustaz? Bagus juga persoalan tu. Tapi bila Nisa tanya tentang zaman sekarang, zaman COVID, wabak ni, memang suspense sekarang. Saya ada terlibat dengan ada sebuah masjid di Beranang, Selangor, Masjid Bandar Tasik Kesuma. Jadi dia orang ajak saya join, dia orang dalam proses pembinaan masjid. Jadi saya terlibat untuk tolong kempen pada masyarakat melalui Facebook, melalui TV Hijrah. Kita kempen ajak masyarakat menyumbang untuk bantu pembinaan masjid tersebut. Saya sangat-sangat terkejut, Nisa. Saya sangat-sangat terkejut dan saya sangat-sangat kagum dengan masyarakat Malaysia ni. Bayangkan masjid ni dia mana usaha ni dah lama. Dia tapak masjid ada dah dalam keluasan 3 ekar. Mereka perlukan duit 20 juta untuk pembinaan komplek masjid, kuartus imam, dewan, pak bilik mandi jenazah, tempat ruang bermain kanak-kanak, memang kompleks yang lengkap lah. So, kos dia dalam 20 juta. Okey. Saya mula terlibat dengan dia orang bulan 10 baru ni. Saya ingat lagi tarikh 22 Oktober. Masa tu duit ada 4.6 juta. Duit dalam akaun masjid. Sebab memang dia open je, orang siapa-siapa pun boleh pergi buka laman web masjid, dia ada jumlah kutipan. Okay. Bisa bayang, campaign je di Facebook, di TV Hijrah, di Radio IT. Bulan 10 baru ni kami mula. Maknanya masa tu duit ada 4.6 juta ringgit. Target nak 20 juta. Jauh tu. Jauh lagi lah, 4.6. Tadi, semalam ke tadi, pengurusi masjid ada update saya. Jumlah kutipan terkini. Maknanya bulan 10, 22 bulan 10, 22 bulan 11, 22 bulan 12, 22 bulan 1. Kira 3 bulan lah. Kan? Bila kita all out campaign tu 3 bulan. Cuba Nisa teka, berapa agak-agak jumlah kutipan sekarang? Daripada 4.6 juta dalam masa 3 bulan. Agak-agak berapa? Ini kutipan derma derma. Iklan, derma, bagi nombor akaun, orang bank in, orang transfer. Lebih dari 20 juta ke tak? Banyak sangat. 12 juta. Boleh tak? Dalam masa 3 bulan. Wah. Mana kalau 12, kita mula 4, 6, 7, 8 juta dalam masa 3 bulan. Logik tak? Wallahualam Ustaz. Tak jawab. Pasal COVID ni. Tak mustahil juga kan? Dia orang maklum kat saya. Sekarang, semalam lah. Jumlah kutipan dah sampai lebih 15 juta. Dia kurang lah tu. Dekat saya teka tadi. Bermakna
dalam masa 3 bulan dapat kutip lebih 10 juta ringgit. Subhanallah. Saya pun kita rasa hairan. Maknanya ada masyarakat kita yang subhanallah, ada cikgu pencen. Dia dapat duit pencen 200,000. Dia bagi 200,000 masuk akaun masjid. Ada yang bagi 50,000. Allahu Akbar. Kita hairan. Maknanya alhamdulillah masyarakat kita ni ramai yang lagi yang jenis tak kedekut ni. Saya nak balik pada persoalan yang Nisa sebut tadi. Yang Nisa sebut tadi berkenaan dengan beza kedekut dengan jimat cermat. Ada seorang ulama sebut Nisa. Ini berita baik ni. Berita baik. Sifat kedekut ni dia kata sangat-sangat dibenci sekiranya sifat kedekut itu ada pada raja-raja, pemimpin dan orang kaya. Amat dibenci lah kalau sifat kedekut ni ada pada orang kaya, pada pemimpin, pada raja. Yang amat dibenci. Dan ada ulama sebut paling okey sikit lah kalau ada sifat kedekut ini pada kalau ada pada orang ni okey sikit lah, taklah dilarang sangat pada orang perempuan. Ya ke? Maksudnya kalau sifat kedekut tu ada pada orang perempuan, okey sikit lah, tak dia marah sangat. Tapi kalau ada pada orang kaya, pemimpin, raja, hak ni paling teruk kalau ada. Maksud dan sebenarnya itu dia memberi maksud mirip-mirip ke arah jimat cermat. Jadi untuk kita bincang lebih fokus, beza antara kedekut dengan jimat, ia sangat besar beza. Orang yang berjimat cermat, mereka bersedekah tapi tak banyak. Ada orang dia berjimat cermat sebab dia tahu keuangan dia, financial management dia, dia senarai barang keperluan dan kehendak, dia bezakan. Ini orang yang jimat cermat. Dia tahu income dia, dia ada simpanan. Orang jimat cermat sangat-sangat baik. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan negara ada hasil, dia guna sebahagian, dia kegunaan untuk makan, kegunaan untuk rolling dan ada simpanan. Jimat cermat. Kalau kedekut ni dia memang takut nak bagi, dia ada tapi dia tak nak bagi. Bahkan dia ada banyak, dia halang untuk kongsi dengan orang. Ini kedekut. Yang berjimat tadi, dia berbelanja, dia tolong orang, dia bersedekah tapi dengan kadar dia. Dengan kadar. Tidak berkira lah. Sebab tu sebenarnya orang, ini ada satu poin penting. Sebaik-baik orang ataupun seseorang yang banyak buat ibadat, contohnya dia sembahyang sunat, puasa sunat, rajin pergi masjid, baca Quran. Tapi sekiranya dia ada virus kedekut ni, virus kedekut ini akan menutup segala kebaikan dia. Orang akan nampak kedekut dia ni. Haji tu pergi masjid, tapi waktu makan, orang je bayar untuk dia. Kalau waktu bayar kat dia ni sibuk nak main nak reply mesej lah, jawab telefon lah, lambat semua keluar ambil duit. Sekali lagi saya ulang. Orang yang ada buat kebaikan-kebaikan, amal ibadat, contohnya rajin sembahyang sunat, puasa sunat, baca Quran, pergi masjid, tapi sekiranya dia ada sifat kedekut, sifat kedekut tadi akan menutup kebaikan-kebaikan dia. Orang akan nampak kedekut je. Orang tak nampak dah sembahyang sunat dia, orang akan kutuk. Mayang rajin, baca Quran, semangat, berzikir kuat, tapi kedekut. Orang kedekut itu akan menutup segala kebaikan. Okey. Betul Kak Nur Marjan. Sebaik-baik orang, sekiranya ada virus kedekut akan menutup semua kebaikan yang dia buat. Okey. Satu lagi ayat. Orang jahat,
dia ni jahat, mulut uduh. Tapi dia suka belanja kawan-kawan. Suka. Oh, dia tu mulut memang tak ada insurans. Bahkan dia tu perangai jahat. Tapi dia suka belanja orang. Dalam jahat dia, dalam merompak dia, duit pergi tolong orang miskin, pergi tolong orang, akan menutup segala keburukan yang lain. Orang yang pemurah. Nampak tak ni? Boleh faham tak? Kak Baizura tulis. Betul. Seorang yang banyak beribadat, kalau dia ada virus kedekut itu menutup segala kebaikan. Orang akan nampak kedekut dia. Dan begitu juga jahat. Contohnya orang tahu dah dia ni tak semayang. Orang tahu dah dia ni kalau kat taman perumahan dia, memang duk main motor, bising lah. Dia ni, dia pejabat di office. Allah, suka kutuk orang. Malas nak tolong, orang minta tolong sikit, tak tolong. Tapi, bak duit dia tak kedekut. Dia bawa makanan, belanja kawan-kawan makan kat office. Sifat pemurah tadi akan menutup segala kejahatan. Tengoklah katakanlah kalau ada pemimpin yang jahat. Pemimpin jahat. Rasuah kuat. Sapu duit kontraktor pun banyak. Tapi dia ni suka agih duit pada masyarakat. Suka belanja orang. Sifat suka belanja tadi akan menutup segala kejahatan. Kedekut akan menutup segala kebaikan. Saya lupa dah itu baca ungkapan siapa. Tapi ada ulama' yang sebutlah perkara ni. Jadi balik pada persoalan. Ya, merompak itu haram. Memang merompak haram. Macam Robin Hood. Halal ke Robin Hood? Robin Hood ada teori kata cerita Robin Hood ini dicipta. Cerita Robin Hood dicipta untuk evolusi mengharuskan teks cukai. Mengharuskan cukai. Sebab apa? Robin Hood dia ambil duit daripada orang kaya, rompak, dia pergi agih bagi ke orang miskin. Itu kerja Robin Hood, bagus. Kan? Tapi kemudian evolusi ambil duit daripada orang kaya, bagi ke orang miskin. Cukai lah. Jadi tak apalah tu. Tapi orang tetap nampak Robin Hood sebagai hero. Sebab dia ni sedekah. Sebab dia bagi. Jadi biarlah kita berbeza. Betul teacher kata, ada yang sebut di sini jahat tapi pemurah. Lebih hebat daripada baik tapi kedekut. Persepsi. Bukan pada hakikat. Jahat tu tetap jahat, merompak tetap merompak. Tapi bila dia banyak tolong orang, sedekah dia, orang nampak, persepsi orang nampak dia baik. Biarlah kita beza antara kedekut dengan jimat cermat. Kita sifat jimat cermat ini terpuji. Jadi kita berjimat sebab display, bukan sebab rasa takut, rasa sayang apa tak nak agih. Wallahualam. Okey Ustaz, kadang-kadang kan kedekut ni sampai boleh putus saudara kan. Kadang yang lagi teruknya bila contoh dalam satu-satu rumah tangga macam Ustaz cakap tadi lah kan. Macam suami kedekut dengan isteri ataupun si isteri pun berkira juga dengan suami. Kadang-kadang ada juga suami tak kerja. Mana boleh duit aku contoh kan. So mungkin bagi Ustaz lah kedekut, apa orang kata, kalau bila timbul macam ni, apa yang kita akan berlaku, maksudnya apa kesannya kepada diri kita sendiri dan juga orang sekeliling. Mungkin dia orang tak nampak, mungkin dekat sini Ustaz boleh jelaskan ke? Sebelum saya jelaskan yang Nisa tanya, ada yang tanya ni, Surat Man ni tanya, adakah Ustaz menggalakkan rasuah? Adakah Ustaz menggalakkan merompak? Bila saya sebut tadi, saya kata persepsi. Maksud saya, orang yang terlibat dengan rasuah, orang yang terlibat dengan merompak, dia pun ada banyak duit. Dengan duit yang banyak itu, dia sedekah. Dia bagi kawan ni, dia belanja kawan-kawan. Persepsinya, orang tak nampak dah kejahatan-kejahatan dia. Bila dia banyak sedekah, dia ni tidak kedekut. Persepsi, saya tak cakap bab hukum. Saya nak beritahunya,
hubungan dia dengan orang. Walaupun dia ni kaki rasuah, dia ni tak semayang, dia ni kaki judi, kaki minum arak. Tapi duduk member keluar memang dia bayar. Ke mana-mana dia sponsor, dia belanja. Tertutup segala keburukan. Bukan cerita hukum dah dosa ni. Cerita persepsi. Begitulah orang yang kalau dia ni rajin semayang, rajin berzikir, rajin baca Quran, tapi dia kedekut. Persepsi orang akan nampak kedekut tu. Itu maksud saya. Bukan saya nak suruh orang merompok, nak kata merompok lah patut sedekah. Tak. Bagus juga soalan ni, jadi kita boleh explain. Tentang suami isteri, ya, terima kasih Surah Rahman, tu maksud dia. Bagus juga tanya, kalau tidak nanti orang silap faham. Berkenaan dengan suami isteri yang berkira, Allahu Akbar, sepatutnya kita suami isteri ni tak ada berkira duit kau, duit aku. Tak ada dah. Bila kita suami isteri semua disatukan. Satulah. Bukan saja harta, selimut pun satu. Ya. Jadi tidak patutlah berlaku antara suami isteri apabila dia berkira. Cuma kelebihan kalau ikut kaedah Islam, mana-mana wanita yang bekerja, dia punya gaji itu 100% milik dia. Dia tak wajib bagi kat suami. Suami kerja, dia wajib bagi nafkah pada isteri dan anak-anak. Kan? Cumanya kita tak kira gitulah. Kita sebagai isteri, bukankah isteri yang bekerja itu kerana dia nak bantu suami. Dia nak bantu suami. Jadi bila berkira, saya sebut tadi level kedua tu, bila kedekut dengan orang terdekat, dengan isteri dan anak-anak, maka hidup tak akan ketemui kecapi kebahagiaan lah. Kalau duk kedekut sama sendiri, duk berkira sama sendiri. Dia ada pasangan suami isteri yang income isteri lebih ada. Isteri buat bisnes, kan? Sale tinggi. Musim-musim orang COVID pun sale dia bagus. Dia follow up customer, after sale service. Orang confident. Makan produk dia sehari gamat ni. Ada testimoni. Jadi isteri duk buat berniaga walaupun isteri rumah duk berniaga online. Alhamdulillah rezeki dia lebih pada suami. Tak payah kira lah rezeki kita lebih ke ni. Masing-masing bekerja cari rezeki dan kita berkongsi rezeki tersebut. Allahu'alam. Okay, so mungkin dari perkongsian kita yang sehari ini, malam ini, so mungkin ada yang rasa terpanah, tertusuk di kalbu. Okay, so jadi sebagai langkah awal lah, mungkin ada yang sebelum ni dia rasa dia ni seorang yang kedekut lah, mungkin lah kan. So jadi sebagai langkah awal, mungkin Ustaz ada ataupun kata apa, tips ke, so untuk dia hilangkan rasa kedekut dalam diri, apa yang dia boleh buat supaya dia jadi seorang yang pemurah dan suka memberi. Kalau ada tips ke, Ustaz boleh kongsikan, silakan. Sebab tu saya nak minta sahabat-sahabat tu tulis hadis yang saya sebut di awal tadi. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tulis sikit. Maksud hadis, tidak terhimpun kedekut dan iman yang sempurna dalam hati seorang hamba. Takkan terhimpun. Maknanya, kalau hati kita ni ada lagi sifat kedekut, ia bermakna tidak ada kesempurnaan iman lagi. Allahu Akbar. Itu perkara pertama. Yang kedua, kalau kita betul-betul beriman dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur, kamu bersedekah, kamu infak harta, Allah pasti akan tambah. Itu iman kita dengan janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, naqasat sadaqatum min amwan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang harta seseorang disebabkan sedekah.
Ini hadis-hadis yang patutnya motivate kita rajin untuk bersedekah. Hadis lagi, Rasulullah kata setiap pagi ada 2 malaikat setiap pagi. Malaikat pertama berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang bersedekah. Malaikat kedua berdoa, ya Allah, berilah kemusnahan kepada orang yang kedekut. Ada insan-insan yang terus, subhanallah, walaupun dalam keadaan suasana wabak, mereka terus menginfak. Dan orang-orang macam ni Allah Ta'ala beri rezeki berkali ganda lagi. Ada orang yang dia bersedekah, dia infak harta dia cari cara-cara nak skor pahala. Nisa nak tahu, ni kursi yang saya duduk ni ada orang bagi hadiah kat saya ni. Itulah, nampak macam sama dengan baju. Sedap kan kursi tu? Oh, sedap kursi ni. Gamers chair. Gamers. Orang main game. Saya dulu duduk bagi kuliah. Lepas bagi kuliah, duduk terbaring. Lengoh belakang. Tapi subhanallah, ada sahabat, dia duduk niaga gini juga. Mama Deal. Pernah dengar produk Mama Deal? Oh, okey. Jadi, dia bagi hadiah kursi. So, bayangkan, saya setiap kali berkuliah, setiap kali progres, saya duduk atas kursi ni. Dia duduk relax dah kat rumah dia, duduk tengok drama, duduk main dengan anak. Pahala masuk tu, pahala. Subhanallah. Kita duduk, kita guna kemudahan. Dia infak harta untuk bantu orang berdakwah, orang mengajar. Yang cerita lain, sahabat-sahabat lain yang tadi, yang infak untuk masjid. Ini pahala-pahala yang berjalan, pahala-pahala yang berpanjangan. Ni kalau ada ejen-ejen sari gamat ataupun para pelanggan yang pernah consume, yang pernah beli makan sari gamat, dia tak berapa sihat, lepas makan jadi sihat. Untuk apa Nisa? Dia ada go out, boleh? Kalau ada go out, dia ada boleh. Dia ada migraine ke apa ke, boleh? Contohlah, dia beli sari gamat, alhamdulillah Allah bagi kesembuhan pada dia. Tiba-tiba ada kawan dia yang sakit sama dengan dia. Mungkin antara cara infak, dia hadiahkan pada kawan dia. Tak boleh nak pergi hantar, dia order online, bagi alamat kawan. Ini pelbagai cara sebenarnya. Saya sebab dapat ada seorang kenalan WhatsApp, Ustaz bagi alamat, saya kata apa pula alamat ni, nak hantar barang sikit, hantarlah, bagilah alamat, kita pun tak ke mana, sampai cheese start, Allah kata memang kita makan cheese dia panggil cheese start tu. dia hantar, subhanallah. Jadi pelbagai cara. Sekarang sahabat-sahabat sekalian, cukup mudah orang yang nak berinfak zaman-zaman online. Bagi alamat je. Bagi alamat, bank in kat sana, hantar kat sana. Subhanallah. Jadi macam mana kita nak merawat kalau kita ni ada penyakit bakhil tadi, kedekut tadi, bila kita yakin dengan janji Allah. Dan yang lagi seronok, apabila kita buat dengan penuh ikhlas, Allah tunjuk segera. Ejen-ejen sari gamat, stoki, hasil rezeki bisnes itu, belanja mak kita, beli sejadah baru, post kat dia, mak kita sendiri, adik-beradik kita sendiri. Tiba-tiba sale kita jadi banyak lebih pada biasa. Allahu Akbar. Betul. Itulah kadang-kadang kita susah juga kan, dengan mak ayah pun berkira nak beli sebotol jeli gamat pun cukup ke tak ke, padahal untuk kesihatan mak ayah kita juga kan. So betul lah cakap Ustaz, kita kena tak semestinya bersedekah ataupun memberi tu dalam bentuk wang ringgit sahaja, tapi dalam bentuk apa orang kata barang pun boleh. Sebab kalau kita bagi sesuatu, ya mustahil. Memang orang suka kan, bila kita dapat hadiah, semua orang suka. Kan? Betul Ustaz kan? Ya, dan ni sebenarnya antara cara kita nak support sahabat-sahabat kita yang bisnes. Kita order, hantar pada orang berkenaan.
Saya sendiri pun ada juga buat sikit-sikit benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita beli bagai contoh. Saya pernah beli apa? Kambing yang Pak Mus jual tu dekat Jahit. Adalah Pak Mus ni yang buka satu kedai steak tu. Hari tu anak dia duk promote, saya kata bolehlah saya beli cuba makan, sedap. Bila kita makan sedap, jadi kita teringat ke kawan-kawan yang rapat, kakak adik-beradik kita order, hantar ni alamat, bagi alamat rumah kakak, bagi alamat rumah sahabat kita. Subhanallah, Allah bagi rezeki lain yang berganda-ganda balik pada kita. Ini keyakinan kita pada orang yang rasa kedekut, rasa sayang sangat. Nisa, mungkin yang terakhir lah daripada saya. Ya. Ada orang selalu sebut, Nisa, dia kata dia nak buat bisnes. Dia motivasi big why dia buat bisnes ni supaya dia jadi kaya. Bila dia kaya, dia senang nak bersedekah. Apa pandangan Nisa dengan cara dia ni? Betul kan? Lah. Maknanya dia buat bisnes, dia bersungguh, campaign, promo, layan customer tanya soalan, dia sungguh sebab dia nak jadi kaya. Bila kaya nanti, dia senang dia nak bersedekah. Betul tak? Betul. Itulah kalau Ustaz perasan, kalau kami di Anak Eda di Sari Gamat ni selalu pakai tagline sihat, kaya dan bahagia. Okay. Sihat, kaya dan bahagia tu bagus. Cuma saya nak bagi tahu pada orang yang dia punya target nak bisnes supaya nanti bila dia kaya dia senang nak bersedekah. Sebenarnya kurang tepat ni, Zah. Oh, salah. Okey. Apa yang tepat tu, Ustaz? Bukan salah tapi kurang tepat. Okey, yang tepatnya? Yang tepatnya bersedekahlah cepat. Bersedekahlah akan cepatkan awak jadi kaya. Panjang pula. Okey. Panjang pula nak tulis bersedekahlah. Ini. Okey. Ini kita nak sebut yang kurang tepat tadi. Saya nak bisnes supaya saya kaya. Bila saya kaya, saya nak sedekah. Itu bagi saya kurang tepat. Yang lebih tepat apa dia? Saya akan bersedekah supaya saya lagi cepat jadi kaya. Bersedekahlah supaya dengan bersedekah itu lagi cepat kita jadi kaya. Kalau kita nak kerja bersungguh bisnes supaya bila kita jadi kaya nak sedekah, tak sedekah-sedekah. Sebab dia nak tunggu jadi kaya dulu baru dia nak sedekah. Itulah tu. Jadi kita nak tanam satu prinsip, aku nak bersedekah. Dengan bersedekah ini lagi cepat aku jadi kaya. Ya, betul, Nurul Adilah. Betul. Bersedekahlah supaya lagi cepat jadi kaya. Beli produk, hantar pada mak saudara, hantar pada kakak. InsyaAllah Allah akan gantikan rezeki yang lagi banyak, yang berlipat ganda lagi pada kita. Saya buanglah sifat kedekut ni. Kedekut ini tidak membahagiakan. Kedekut ini tidak disenangi oleh orang di sekeliling kita. Orang tak sayang kat kita kalau kedekut ni. Wallahualam. Wallahualam. So Ustaz, boleh ke kalau saya buka untuk penonton kita bertanya, boleh ke? Bolehlah, 1-2 soalan. Saya malam Jumaat ni, malam Jumaat saya tak boleh berhenti lewat. Mana malam Jumaat, malam Khamis ni? Bukan malam Jumaat malam ni. Ustaz. Okey, untuk penonton di luar sana sekiranya ada soalan, boleh saja ajukan di ruangan komen kita, saya akan bacakan. So sementara menanti soalan, saya ingin war-warkan kepada anda, Sari Gamat Gold ataupun daripada Sari Gamat Gold daripada Anak Eda Sdn Bhd masih lagi mengadakan promosi. Okey, ni final call ni. Sehingga 31 Januari, iaitu pembelian 2 botol jeli gamat berharga RM128 percuma keahlian. Okey, kalau yang package ni memang boleh jimat RM72. Kalau sebelum ni anda membeli dengan harga RM85, untuk kali ni anda boleh dapat harga satu botol RM64.
2 botol RM128. Bolehlah sedekah kepada ibu dan ayah seorang 1 botol. Okey, kepada rakan niaga Anak Edas yang berhad, kita masih lagi buka. Ini juga final call. Hari ini adalah hari terakhir untuk anda mendaftar program training Berani Ngorat Pelanggan untuk tarikh 28 Februari dan juga 6 Februari pada harga RM30. Okey, program ni adalah secara online. Daftar sekarang. Search saja anabusinessschool.com untuk pendaftaran segera. Okey, itu dia. So, ada soalan ke? Okey, kita ada soalan daripada Puan Nurul Adilah. Dia kata, Ustaz, mana lebih utama, sedekah kepada ahli keluarga atau orang luar? Terima kasih Kak Nurul Adilah. Nabi SAW sebut ibda' biman ta'ul. Mulakan bersedekah kepada ahli keluarga. Mulakan sedekah. Dan bersedekah kepada ahli keluarga, kita mendapat 2 pahala. Pahala sedekah dapat, satu lagi pahala silaturrahim. Dalam sepotong hadis yang lain, Rasulullah SAW sebut, dinarun anfaqtahu, 1 dinar kamu bersedekah untuk bebaskan hamba, 1 dinar kamu sedekah untuk orang miskin, 1 dinar untuk kamu sedekah, last sekali 1 dinar kamu belanjakan untuk anak isteri. Itulah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini bukan bermakna okey kalau gitu saya sedekah kat adik-beradik lah, saya tak bagi kat orang lain dah lah. Banyakkan akaun pahala kita. Banyak buka akaun. Buka akaun pahala belanja ahli keluarga, buka akaun pahala sedekah untuk masjid surau, buka akaun pahala sedekah untuk tahfiz, buka pahala akaun sedekah kepada mangsa banjir. Bukan bermakna kita beri ke keluarga, adik-beradik, yang lain tak bagi langsung dah. Kita banyakkan akaun pelaburan kita. Tapi utamakan ahli keluarga. Ni musim-musim wabak ni. Kita ada adik-beradik, ada pak saudara, tanya khabar, macam mana keuangan. Kalau kita boleh bantu, itulah yang paling afdal. Wallahualam. Okey, daripada Puan Mastura Mohsin. Dia tanya zakat dulu dan baru sedekah kan Ustaz? Sualah. Hak wajib dulu baru hak sunat. Kita selesaikan zakat, kemudian kita bersedekah. Bahkan antara tanda kita ibadat zakat kita ni sempurna, dan antara tanda kita ambil pengajaran daripada ibadat zakat, ia melatih kita, menjadikan kita seorang yang rajin bersedekah. Itu kesan. Macam kita pergi Mekah buat umrah, buat haji, balik ke tanah air, kita jadi orang yang lagi kuat ibadat pada Allah. Itu tanda haji yang mabrur. Zakat, biarlah kita bayar wajib, kemudian mendorong kita untuk melakukan sedekah-sedekah yang sunat pula selepas itu. Allah. Okey, mungkin last daripada page Ustaz ke kalau ada soalan? Page saya tak ada ni, tak ada dah ni. Sebab tadi saya ada perasan ada satu dia tanya, saya tak pasti daripada siapa, Azila Ismail, tak silap saya, dia kata macam mana dengan yang kedekut ilmu? Dia tanya. Macam mana dengan kedekut ilmu? Yang kedekut ilmu. Yang kedekut ilmu. Ilmu pun kedekut nak share dia kata. Yang kedekut ilmu ni dia ada tengok keadaan. Maksudnya memang disebut Rasulullah SAW sebut seseorang yang ditanya tentang satu hukum hakam agama yang mana dia tahu, lalu dia menyembunyikan hukum hakam agama itu kerana kepentingan duniawi. Maknanya perkara yang haram dia sembunyikan ilmu, nak beritahu keharaman perkara tersebut kerana ada kepentingan duniawi. Golongan ini dimurkai oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang kedekut ilmu, dia sembunyikan kebenaran. Ini memang golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mungkin yang kita tanya dia tak jawab, mungkin dia tak tahu. Ataupun kita tanya
di luar bidang dia, itu tak ada masalah. Tapi kalau yang kedekut ilmu dengan makna menyembunyikan kebenaran, dia tidak jawab apa yang ditanya sebab dia ada kepentingan-kepentingan duniawi, ini memang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terima kasih banyak Nisa, terima kasih Sari Gamak HQ atas jemputan untuk berkongsi sedikit, dan tajuk ini menarik sebenarnya. Terima kasih. Wallahu alam. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak juga Ustaz. Okey, sebenarnya Ustaz ni asalnya penceramah kita malam ni orang lain tapi sebabkan selamat jemputan kita tu positif COVID. So terima kasih juga sekali lagi Ustaz penyelamat. Gitu. Kita doakan kepada Fadil Ustaz yang tak dapat datang tu, yang positif COVID tu, moga-moga cepat sihat terutama dan juga diberi kekuatan pada isteri dan anak-anak. Allahu Akbar. So itulah Ustaz semoga Ustaz dipermudahkan segala usahanya, sihat dan keluarga juga sihat. So jaga diri baik-baiklah. Okay, so insyaAllah jika ada rezeki, insyaAllah kita akan berjumpa lagi ataupun sesi live untuk di lain episod insyaAllah. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, itu dia tuan-puan ni rahmat Allah. So di musim P20 yang orang kata COVID tengah melonjak, angkanya masih lagi kekal 4. So jaga diri baik-baiklah okay. So perkongsian untuk kita, perkongsian pada malam ini sebenarnya sepanjang tadi sebenarnya kita tak ada sempat pun untuk kita kedekut, sebab kita kena yakin rezeki itu adalah kurniaan daripada Allah dan tak semestinya apa yang kita ada itu milik kita. Kadang-kadang rezeki yang kita ada itu milik orang lain. Okay? Jangan pernah ada rasa kedekut sebab kita tak tahu siapa yang kita akan tolong nanti ataupun siapa yang akan tolong kita nanti. Tambah-tambah lagi, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. So satu lagi, janganlah kita rasa kedekut dengan Allah. Padahal Allah tak pernah langsung kedekut dengan kita ataupun berkira dengan kita. Ingatlah udara yang kita hidup ni adalah kurniaan daripada Allah. So siapalah kita untuk kedekut ataupun untuk rasa semua ni milik kita. So banyak lagi nikmat lain yang kita boleh kecapi dan yang pastinya semua itu datangnya daripada Allah. So semoga perkongsian pada malam ini memberikan kebaikan kepada kita semua dan dapat dimanfaatkan sebaiknya. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan live ni. Okay, stay safe everyone. Jaga diri baik-baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.